Okey. Start bila itu Abel buat dia panggil apa? Industri hok ni? Lebih kurang tahun 2000 tadi. Tahun 2000. Ingat tarikh betul dia? Tarikh tu tak berapa ingat tu. Tahun 2000 lah Sebab pasti. kita berhenti kilat tahun 2000. Patut sambung lalu ya. Kamu buat kan. Pertukangan besi adalah salah satu cabang seni. Ini kerana bukan mudah untuk menghasilkan barangan senjata seperti parang, golok, pedang, keris dan sebagainya jika tiada seni untuk menghasilkannya. Bidang ini juga menjanjikan pendapatan yang baik jika dilakukan menurut seni, tekun dan bersungguh-sungguh terhadapnya. Selain itu, terdapat tukang besi di negeri Kelantan yang mencuburi bidang lain tetapi begitu minat terhadap pertukangan besi. Disebabkan terlalu minat terhadapnya sehingga memberikan kepuasan terhadap seseorang tukang itu sendiri, malah terdapat juga yang masih dalam peringkat belajar. Tetapi disebabkan minat terhadapnya menyebabkan beliau menimba ilmu dari tukang atau pandai besi yang mahir. Begitu halnya dengan seorang tukang besi yang dimaksudkan, Muhammad Zaki Ahmad atau lebih dikenali sebagai Abeki Salur dari Kampung Gertak Lembu, Salur, Kota Baru, Kelantan, ketika ditemui wartawan CRTV. Katanya sebelum beliau mencuburi bidang pertukang besi, beliau adalah sebagai seorang pekerja sebuah kilang di Kuala Lumpur. Setelah berhenti sebagai pekerja kilang pada tahun 2000, ketika itulah beliau terus menyambung kerja sebagai tukang besi. Apabila ditanya tentang modal sehingga beliau boleh menubuhkan bengkel pertukang besi sendiri di rumahnya itu, beliau menjelaskan dia sememangnya terlalu minat kepada kerja-kerja sebagai tukang besi ketika beliau sebagai pekerja kilang lagi. Atas dasar itu, apabila beliau mendapat bonus sebagai pekerja kilang, ketika itulah dia mula membeli barangan keperluan yang akan digunakan seperti pemotong besi, drill dan lain-lainnya. Katanya, apabila dapat membeli barangan yang dimaksudkan, dia menyimpannya di bawah katil kerana pada suatu masa nanti dia akan menyambung tugas itu apabila tiba masanya. Bahkan menurutnya, ketika dia mempunyai kesempatan masa, dia mula bertukang secara giliran antara dua tugas itu. Katanya tidak selesai jika bekerja seperti itu. Dia perlukan masa dan tumpuan sepenuhnya kepada pertukangan besi. Dengan itu, selepas berhenti sebagai pekerja kilang pada tahun 2000 itu, dia menumpukan kepada pertukangan besi sepenuh masa. Menceritakan tentang ilmu sebagai tukang besi, arwah atuknya bernama Pak De Awang dari Kampung Pendik, Kota Baru, Kelantan asalnya adalah seorang tukang kimpal besi yang tersohor juga. Namun, dia tidak menimba ilmu dari atuknya itu kerana ketika atuknya meninggal, beliau ketika itu baru berusia 2 tahun. Menurutnya, disebabkan minatnya terlalu mendalam untuk menjadi seorang tukang besi, dia kemudiannya menimba ilmu dari seorang tukang besi di Bunuk Susu, Pasir Mas, Kelantan. Sedangkan pada masa yang sama, dia juga seorang penuntut di Politeknik. Katanya, beliau melihat kebanyakan bidang utama yang dicuburi di Bunuk Susu ketika itu adalah tukang besi. Walaupun pada masa itu minatnya terhadap tukang besi adalah sekadar minat, tetapi tumpuan utamanya juga adalah sebagai seorang pelajar. Jadi jika ada peluang, beliau akan ke Bunuk Susu, Pasir Mas sambil melihat tukang-tukang besi di situ menyiapkan naskah masing-masing. Katanya, beliau juga agak terhibur dan terpanggil berikutan di Bunuk Susu pada masa itu, semuanya tukang-tukang besi yang agak mahir dan tersohor. Setelah menamatkan pengajian, dia tidak mendapat sebarang kerja, tetapi pada ketika itu telah mula timbul dalam benaknya untuk berkecimpung dalam bidang tukang besi yang diminatinya selama ini.
Pada ketika itulah beliau menemui asal-usul dan turun-temurun yakni ilmu daripada arwah atuknya. Setelah mendapatkan ilmu peninggalan arwah atuknya, dia mula bertekad untuk meneruskan kerja-kerja yang ditinggalkan oleh arwah atuknya itu. Menurutnya, setelah beliau memperolehi asas dalam pertukangan, beliau mula belajar ilmu melarik kayu. Kebetulan pula bapa beliau mempunyai seorang warga Siam bernama Udom Kamkong yang mahir dalam kaedah melarik kayu. Dengan warga Siam itulah beliau mula mempelajari beberapa kaedah berkenaan sehingga mahir sepenuhnya. Setelah mahir dalam bidang melarik kayu, dia membiasakan diri pula untuk mempelajari pertukangan besi sehingga mahir dengan hanya melihat tukang-tukang besi berkenaan menyiapkan kerja-kerja berkenaan. Apabila ditanya tentang hasil awal pertukangan besi yang pernah dilakukannya, beliau menjelaskannya. Pada awalnya itu banyak barangan besi yang dihasilkannya rosak dan banyak barangan yang dihasilkannya patah disebabkan beliau tidak begitu mahir berhubung dengannya kerana agak terlalu awal untuk menyatakan beliau boleh menghasilkannya. Katanya menambah, kebanyakan barangan yang dihasilkannya rosak. Selama seminggu itu, beliau tidak memperoleh sebarang upah. Tetapi disebabkan beliau terlalu minat dengan pertukangan besi itu, beliau menganggapkan alah bisa tegal biasa. Lama-kelamaan, beliau mula mahir untuk menghasilkan barangan berkenaan menurut kemahuannya. Disebabkan beliau melakukannya seorang diri, tentunya barangan besi yang dapat disiapkan agak lambat. Walaupun agak lambat untuk menyiapkannya, namun kejayaan beliau menghasilkan barangan tradisional seperti golok, sadat, pedang dan tongkat dari kayu boleh dibanggakan, walaupun sebelum ini kebanyakannya telah rosak. Sebenarnya dia perlu menyiapkan dua kerja, iaitu sebagai tukang besi dan melarik kayu, yakni membelah kayu untuk menghasilkan sarung golok itu. Beliau terpaksa menyiapkannya agak lambat, di mana beliau dapat menghasilkan kira-kira sebilah pedang yang ditempah dalam tempoh seminggu. Sementara bagi sebilah golok pula, kadang-kadang dalam tempoh sehari atau dua dia sudah dapat menyiapkan golok itu. Namun, katanya, jika bertukang asas kapasiti mood baik, dia akan dapat menyiapkan lebih dari dijangkakan. ABK menambah, disebabkan beliau menghasilkan barangan tempahan agak lambat, beliau menerima pelanggan yang juga agak terhad, iaitu seorang pelanggan setiap bulan. Jadi, bergantung kepada barangan yang dapat disiapkan. Maknanya, beliau tidak dapat menghasilkan barangan berkenaan mengikut masa-masa tertentu. Jika barangan dapat disiapkan sebanyak 2 bilah dalam tempoh seminggu, walaupun ada di kalangan pelanggan mahukan lebih dari itu, dia tidak mampu untuk menghasilkannya. Jika dibuat secara tergesa-gesa, barangan yang dapat disiapkan tentunya tidak berkualiti. Katanya, beliau pernah diberitahu supaya mengiklankannya melalui internet. Namun, beliau menolaknya disebabkan tidak mampu untuk menyiapkan barangan sebagaimana yang diharapkan. Sebagai tukang besi juga dia perlu mendapatkan barangan mentah, yakni besi, untuk menghasilkan senjata itu menurut tempahan. Jika menerima tempahan pelanggan, dia akan melihat di tempat besi buruk untuk mendapatkan barangan yang dimasukkan seperti spring gunner, sama ada besi jenis tebal atau nipis. Katanya, pelanggan tidak perlu membawa besi sendiri jika ingin menempah sesuatu barangan kerana dia akan menguruskannya sendiri. Katanya, beliau tidak dapat memberikan keputusan tentang kualiti barangan yang dihasilkan kerana dalam keadaan sekarang ini, beliau masih dalam peringkat bertatih, yakni belajar. Katanya, beliau pernah dengar ada tukang-tukang besi yang dapat menghasilkan barangan berkenaan termasuk sarungnya sekali sebanyak 4 bilah sehari. Pada masa itu dia cuba menafikannya kerana tidak mempercayainya. Tetapi hakikatnya memang betul kerana kalau menurut skillnya, tukang-tukang besi yang mahir pasti dapat menyiapkannya dalam masa yang singkat. Tetapi menurut persepsinya sebagai tukang besi yang masih bertatih, dia tidak semampu itu untuk menyiapkannya dalam tempoh singkat. Walau bagaimanapun, dia turut mengakui bahawa bagi tukang-tukang besi yang ternyata mahir di bidang berkenaan memang tidak dinafikan mampu menyiapkan tempahan barangan besi beserta sarungnya sekali sebanyak 4 bilah dalam tempoh sehari sahaja. Namun, dia belum lagi sampai kepada tahap itu. Ini berikutan, dia bekerja atas dasar ada mood
Jika tidak, dia terpaksa memberhentikan kerja-kerjanya dengan serta-merta. Menyiapkan kerja-kerja seni seperti bertukang ini menurutnya adalah berdasarkan keadaan kehendak tubuh. Jika bekerja di bawah mood, barangan yang dihasilkan akan lebih bermutu. Tetapi jika dilakukan secara tergesa-gesa atau di bawah tekanan supaya menyiapkannya dengan cepat, barangan yang dihasilkan pastinya tidak berkualiti dan akan melebihi tempoh siap. Bercakap tentang harga pula, berdasarkan kepada barangan yang ditempah iaitu bergantung kepada kehendak pembeli. Lazimnya, jika barangan kecil ia menjual dengan harga RM100 ke bawah, manakala jika tempahan seperti pedang, harganya pula agak lebih sedikit disebabkan keperluan barangan seperti tembaga terlalu sukar dan mahal. Tentang modal pula katanya, modal untuk menghasilkan barangan yang ditempah bergantung kepada tempahan. Jika tempahan banyak, modalnya lebih dari kebiasaan. Justru katanya, kebanyakan pengimpal besi yang menggunakan mesin hidrolik, modal yang diperlukan adalah kira-kira RM20,000. Tetapi bagi beliau, masih belum sampai tahap itu kerana menyiapkan tempahan secara tradisional bergantung kepada mood kerja. Kalau sebelum ini tiada pengalaman membuat tempahan kayu untuk menyiapkan sarungnya terpaksa mengupah orang lain. Tetapi kini dia menyiapkannya sendiri.